Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf tadi, saya tadi ada panggilan. Okey. Okey. Pada tengah malam ni saya sambung sikit saya cerita lah apa yang perlu kita ada. Apa yang perlu kita ada dalam kita ni. Kita perlu ada apa kata orang 6 sifat terunggul para sahabat Rasulullah. Dan satu hadis cakap, apabila kamu meniru, maka tirulah mereka yang telah mati, iaitu para sahabat. Sahabat radhiyallahu anhu dapat title radhiyallahu anhu ni, iaitu kehidupan mereka di dunia telah reda dengan kehidupan mereka di dunia. Yakni kehidupan mereka di dunia, Allah telah reda dengan kehidupan mereka di dunia. Kita umat yang sama. Macam mana nak jalani kehidupan dunia ni dengan dapat redha Allah, maka kita kena ikut jejak sahabat Rasulullah anhu. Dan satu lagi cakap, sahabatku umpama bintang di langit, ikutilah mereka, nescaya kamu tidak akan sesat, insya-Allah. Jadi bateri nak habis sayang. Okay. Jadi ulama telah gariskan beberapa perkara supaya kita dapat mengikut jejak langkah mereka yang mulia. Iaitu umumnya sahabat ini ada 6 sifat yang mulia, iaitu mereka ada yakin atas kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, mereka ada hakikat solat yang khusyuk dan kuduk. Yang ketiga, mereka ada ilmu dan zikir. Mereka ada hakikat ilmu dan zikir. Yang keempat, mereka ada hakikat ikram muslimin. Yang kelima, mereka ada hakikat niat dan ikhlas. Dan yang terakhir, mereka ada hakikat dakwah tabligh, iaitu lapangkan diri, masa, harta keluar di dalam salah. Jadi keenam sifat ini kita kena usahakan. Kita kena usahakan dalam diri kita. Apa ni kita ulama kata, bila mana ada 6 perkara ni dalam diri kita, maka kita mudah untuk menuju kepada agama. Itu menuju kepada kesempurnaan agama, insya-Allah. Sekarang ni aku share apa yang aku dengar, apa yang aku selalu dengar. Kalau sekiranya aku keluar bawah ni, kadang aku keluar tabligh, cuma 3 hari ke 40 hari ke, hari-hari cerita yang sama untuk musabah diri aku, untuk islah diri aku tentang sifat ni. Pada malam ni, cuba siapa yang ada hadir dalam ni, mari sama-sama aku kongsi, aku share. Itu muzakarah macam mana keenam perkara, keenam sifat ni hadir dalam diri kita. InsyaAllah tuan-tuan, insyaAllah kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ni, maksud pada kalimah ini adalah meyakinkan hanya Allah Ta'ala yang berkuasa, makhluk tak ada apa-apa. Cara untuk kita faham dan dapat kalimah la ilaha illallah ni, jadi untuk dapatkan hakikat yang pada Allah, cara nak dapat dia, jadi untuk dapat hakikat pada Allah ni yang sempurna dalam hati, maka hari-hari kena banyakkan cakap kebesaran Allah Ta'ala, nafikan kebesaran makhluk, isbatkan kebesaran Allah Ta'ala dalam hati. Jumpa kawan-kawan, jumpa sahabat-sahabat, jumpa orang yang kita kenali, cakap tentang kebesaran Allah Ta'ala, supaya kebesaran Allah Ta'ala akan masuk dalam hati, insyaAllah. Kelebihan, bila mana akhir kalam dapat ucap kalimah thayyibah, maka wajib syurga baginya, insyaAllah. Iman
sebesar zarah, Allah Ta'ala bagi surga 10 kali luas dunia, insyaAllah. Dan itu yang kedua, kalimah Muhammadur Rasulullah, meyakinkan hanya dengan cara Nabi SAW yang bawa kejayaan pada kita dunia dan akhirat. Sunnah Nabi SAW terbagi pada 3, iaitu sunnah sirah, penampilan Nabi SAW. Yang kedua, sunnah sirah, perjalanan Nabi SAW. Dan yang ketiga, sarirah, iaitu fikir Nabi SAW. Allah SWT. Penampilan Nabi SAW umum, yang umum mengerti macam mana, mengerti penampilan Nabi SAW ni umum mengerti macam mana penampilan SAW. Jadi kita punya penampilan pun kena macam Nabi SAW. Itu yang pertama tadi, sunnah surah tu. Perjalanan Nabi SAW, kita kena ikut perjalanan Nabi SAW. Sunnah-sunnah baginda SAW, dia bangun tidur sampai baginda tidur balik. Kita pun kena buat perkara yang sama, insyaAllah. Yang ketiga tu sunnah sarirah, fikir Nabi SAW adalah fikir risau umat, bagaimana setiap umat boleh selamat dari azab neraka, masuk syurga, insyaAllah. Itu juga kena belajar. Kita kena belajar fikir risau umat, insyaAllah ta'ala. Sifat yang kedua, iaitu sifat hakikat solat khusyuk dan kuduk ni, maksud dia membawa ketaatan dalam solat ke luar solat. Sebenarnya dalam solat kita rendahkan pandangan, di luar solat pun kita kena rendahkan pandangan. Dalam solat kita zikir, di luar pun kita berzikir. Ulama cakap, macam mana pembawaan kita dalam solat, macam itulah kita di luar solat. Dalam solat kita tawajuh, luar solat pun kita kena tawajuh. Begitulah sebaliknya. Solat yang paling tinggi mutu dia dapat tarik insyaAllah tertunai. Dalam ada satu kisah ni, Sayyidina Ali, kisah Sayyidina Ali ni, masa dia tak ada makanan, dia kisah gandum. Dia kisah gandum, berputar mulakan gandungan. Sebenarnya asbab solat sunnah, solat Sayyidina Ali, lah. Dalam kereta solat ni sekurang-kurangnya dapat kita cegah dari fasak dan mungkar. Okey. Untuk dapat kalimah untuk dapat hakikat solat sunnah ni, cara dia solat mengikut sunnah Nabi SAW. Itu berjemaah di tempat di mana azan diazankan di awal waktu. Cara kelebihan dia, dengan jaga solat, Allah Ta'ala akan beri 5 ganjaran. Yang pertama, rezeki dipermudahkan. Yang kedua, ditarik azab kubur. Yang ketiga, mendapat buku catatan amal dengan tangan kanan. Yang keempat, kita akan meniti catatan surat sepandai kilat. Yang kelima, masuk syurga tanpa hisab. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga dia, ilmu dan zikir. Okey. Maksud ilmu adalah mengetahui di mana satu perintah Allah yang perlu diutamakan, dan satu lagi, satu keadaannya, contohnya kita tengah bekerja, tiba-tiba azan. Maka satu orang yang ada kepahaman ilmu, dia akan tinggalkan kerja dan pergi kepada solat. Allah. Itu yang payah nak buat, masuk dari saya. Itu yang kita kena istiqamah tu. Sebab inilah kepahaman ilmu yang sebenar. Hari ni zaman sekarang ni banyak orang tahu agama, tapi tak faham kehendak agama yang sebenar. Masa ilmu juga, apa yang dapat
membantu kita jawab soalan kubur. Itulah dikatakan ilmu. Cara nak dapat ilmu ni terbagi pada dua, ilmu faraid dan ilmu masail. Ilmu masail ni kita kena belajar dengan guru yang mursyid. Ilmu masail kita kena belajar dengan guru yang mursyid. Ilmu masail maksudnya adalah ilmu mengenai hukum hakam suatu perkara. Ilmu faraid ni ilmu tentang kelebihan suatu amal. Ilmu faraid ni boleh kita boleh dapat dengan duduk dalam majlis-majlis taklim. Itu majlis-majlis ilmu lah. Atau dengan bacaan kitab amal faraid amal. Kita duduk dalam majlis taklim faraid amal ni supaya kita sentiasa dijazbah untuk mengamalkan suatu amal. InsyaAllah. Okey, kelebihan bagi orang kelebihan orang berilmu ni, satu orang yang berilmu lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang abid. Tidur satu orang berilmu lebih ditakuti oleh syaitan dari seorang abid yang beribadah sepanjang malam. Okey, itu yang hakikat yang kedua, ilmu dan zikir. Yang ketiga, ilmu dan zikir. Yang keempat dia ikram muslimin. Okey. Ikram muslimin ni so simple. Ikram muslimin ni hakikat ikram muslimin ni so simple. Itu menggunakan hak saudara, iaitu sesama Islam kita, tanpa menuntut hak. Itu kita kena muliakan mereka kerana iman yang ada dalam diri mereka. Setiap orang Islam adalah mulia di sisi Allah Ta'ala kerana iman yang ada dalam diri mereka. Okey, cara untuk dapatkan sifat ikram muslimin, yang pertama, kita kena muliakan ahli ulama. Yang kedua, kita menghormati orang tua. Yang ketiga, kasih pada kanak-kanak. Yang keempat, ihsan pada binatang. Okey. Kelebihan dia ni menunaikan hak saudara se-Islam kita. Allah Ta'ala akan bagi 73 hasanah. Satu hasanah Allah Ta'ala akan bagi di dunia ni, yang mana cukup untuk keperluan kita dunia. 72 lagi Allah akan bagi di akhirat lah. Kita tahulah, itu hasanah ni macam satu pemberian Allah Ta'ala. Satu pemberian Allah Ta'ala. Okay. Satu orang yang membawa niat itikaf kerana pergi menunaikan hajat saudara dia, maka Allah akan bagi dia 10 tahun pahala itikaf yang diterima. Satu malam itikaf, Allah Ta'ala jauhkan dia daripada api neraka sebanyak 3 parit. Satu parit adalah satu parit ni sejauh jarak langit dan bumi. Okey, itu sifat yang ketiga. Sifat yang keempat ni ikhlas niat. Okey, ikhlas niat ya. Ikhlas niat ni, ikhlas bermaksud melakukan perintah Allah Ta'ala semata-mata kerana Allah Ta'ala. Cara nak dapat ikhlas ni, kita kena cek. Kita kena cek niat kita. Semasa sesudah beramal. Pastikan ikhlas ni semata kerana Allah Ta'ala. Okey. Kelebihan ikhlas ni, niat yang ikhlas semata kerana Allah. Niat yang ikhlas semata Allah Ta'ala, Allah akan lipat gandakan ganjaran amalnya. Sebagaimana satu seorang sahabat sebagaimana satu orang sahabat yang sedekahkan 1 biji tamar dan dia ikhlas kerana Allah Ta'ala, maka Nabi beritahu dia punya pahala dia sebesar gunung Uhud. Okey, yang kelima. Dan terakhir dia dakwah dan tabligh. Okay. Dakwah dan tabligh ni maksud dia membetulkan salah faham kita bahawa diri, harta bukan milik kita, tapi Allah Ta'ala telah beli diri dan harta kita dengan syurga. Jadi kita kena infakkan diri dan harta kita ke jalan Allah.
Untuk cara dapatkannya, bagi masa keluar dari Allah Ta'ala untuk usaha atas iman di sini dan mengajak orang lain untuk usaha atas iman. Selama 4 bulan, 40 hari atau 3 hari, ulama beritahu apabila kita keluar dari Allah Ta'ala selama 4 bulan, maka Allah akan bagi roh agama. Maka macam mana bayi dalam kandungan 4 bulan dia dapat roh dan nyawa. Okey. Ada satu cerita ni. Seorang perempuan. Itu zaman Sayyidina Umar. Yang terhindu suaminya yang keluar ke Allah Ta'ala. Lama. Maka masa tu Sayyidina Umar tanya adik perempuannya. Berapa lama wanita yang boleh bertahan. Sekiranya suami keluar ke Allah Ta'ala ni, maka adiknya telah bagi syarat 3 atau 4. 3 atau 4. Maka Sayyidina Umar telah memendekkan tempoh sahabat keluar dari Allah Ta'ala pada 4 bulan. Bila keluar 40 hari, maka kita akan dapat istiqamah dengan amal-amal yang kita buat masa 40 hari tu. Itulah maksudnya. Oleh itu oleh di atas maksud ni, dapatlah kita korbankan masa, harta untuk agama 3 hari, setiap bulan 40 hari, setiap tahun 3 hari setiap bulan, 40 hari setiap tahun, dan 4 bulan ni sekali dalam hidup kita, insyaAllah. Okay. Inilah sedikit perkongsian untuk saya ni bila saya jumpa kawan-kawan saya tadi sebenarnya. Okay. Jadi apa yang saya cuba sampaikan amal-amal ni, sama-sama kita fikir, kita amal. Saya mohon maaf, mohon ampun, dan beritahu sekali lagi, saya bukan guru. Saya cuma sampaikan apa yang saya dengar untuk sama-sama kita amalkan. Yang baik itu tetap dari Allah Ta'ala, yang buruk itu daripada saya, kalau Samiro. InsyaAllah saya akan bersiaran langsung lagi di masa-masa yang apabila saya dapat ilham. Cukuplah dulu untuk malam ini, saya tangguhkan dulu untuk malam ini dengan tasbih kifarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daripada saya, kalau Samiro.